Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bi jawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al-hikmata wa thabatal ilmi wal 'aqli wal hilmi wal 'ilmi wal najati fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama pada malam ini ada di dalam majlis ilmu mempelajari sebuah kitab yang begitu berharga dan bernilai kerana Syekh Abdul Somad Al-Talaqani mensyarahkan kitab Nubab Ihya Ulumuddin yang diberi judul Sayrus Salikin. Pada malam ini kita masih lagi di bawah tajuk uzlah. Di antara kelebihan beruzlah iaitu dapat menjauhkan diri daripada mengumpat. Kerana sesungguhnya disebut oleh para ahli ulama, alamat yang pertama yang menunjukkan hati ini bersih ialah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda mereka yang cinta kepada Allah membanyakkan menyebut nama Allah, bukan banyak menyebut orang lain, menyebut dia, tanda hati tidak bersih. Bagaimana yang disebut oleh ulama, awwalu alamatin lisihhatil qalbi, pertama-tama tanda sahnya ataupun sahihnya, sihatnya hati itu, wa mahabbatir Rabbi azza wa jalla, dan tanda yang pertama yang menunjukkan seorang itu kasih kepada Allah, yang cinta kepada Allah, ia kasratul zikrillah ta'ala, iaitu banyak menyebut nama Allah. Banyak menyebut nama Allah. Mana kalau banyak menyebut nama orang, banyak menyebut mencintakan hal orang, itu tanda dia tak cinta kepada Allah. Itu tanda bahawa hati berpenyakit. Itu tanda hati berpenyakit. Untuk mengubah hati yang berpenyakit ini, maka hendaklah ianya melalui proses tarbiyah. Di antara tarbiyah ialah beruzlah. Para alim ulama menyebut al-muhibbu la yajidu lid-dunya lazzatan. Mereka yang cinta kepada Allah la yajidu lid-dunya lazzatan, dia tidak akan merasa lazat berkaitan tentang dunia. Tentang mereka yang cinta kepada Allah. La yaghfulu an zikrillahi ta'ala tarfata 'ainin, dan tidak akan lalai daripada dunia Allah walaupun sekelip mata. Itu tanda orang cinta kepada Allah. Manakala dia masih lagi lalai dengan Allah, masih lagi merasa lazat dunia yang berbentuk sementara ini, mereka ini belum dikategorikan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ di antara prosesnya untuk sampai satu tahap redha, mendapat redha Allah dan mendapat kasih sayang kepada Allah taala, prosesnya iaitu beruzlah. Di antara kelebihan beruzlah, menjauhkan diri daripada mengumpat.
Hari ini kita sampai kata Imam Hasan al-Basri. Tak ada? Sila. Dan kata Imam Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yakfihi al-istighfaru dunal istihlal. Artinya memadai akan dia taubat dan mengucap istighfar. Tiada berkehendak kepada meminta halal kepada orang yang diumpat. Ini keadaan macam mana? Betul situ kan? Betul. Ini keadaan macam mana? Pada pembahasan sebelum ini, bagi mereka yang mengumpat orang, maka hendaklah dia minta halal, minta supaya orang ini maafkan dia. Tetapi Imam Hasan al-Basri pula berpandangan yakfihi al-istighfar, cukup baginya minta ampun kepada Allah, minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, dan minta supaya orang yang diumpat sentiasa diberikan keampunan kepada Allah. Dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan kalau dia pergi minta maaf akan menyebabkan berlakunya tuhmah dan fitnah yang besar. Maka kalau dia lupa orang ni, dia minta supaya dia maafkan, sebab sebelum ni dia suka mengumpat orang ni, menyebabkan nama dia jadi buruk pula. Dia kata Ustaz Syukri tu malam jumpa aku, minta maaf. Dia kata dia suka mengumpat aku. Orang suka, maka tersebar luaslah. Oleh sebab itu menyebabkan sum'ah, namanya akan tercemar. Dan barangkali dia ada tokok tambah lagi. Apa yang cinta kat kamu? Orang dia umpat aku jenim. Benda yang tak ada jadi ada. Maka keadaan sedemikian rupa macam mana? Al-Imam Hasan al-Basri menyebut yakfihi ayyakfil muhtam, memadai bagi orang yang mengumpat ini al-istighfaru, minta supaya Allah ampunkan dosa dia dan ampun dosa orang yang diumpat. Al-istighfaru bacaan ialah al-istighfaru, hamzah ni nama hamzah wasal. Kita yang baca yakfihil al-istighfaru ni tak fasih bahasa Arab. Tak fasih berbahasa Arab. Bahasa Arab betul bacanya al-istighfaru, hamzah ni lah hamzah wasal. Contohnya nawaitul istinja'a, bukan nawaitul istinja'a. Nawaitul istinja'a. Bagaimana firman Allah Ta'ala, bi'sal ismul fusuq, bukan baca bi'sal ismu. Cara yang baca betul hamzah wasal. Hamzah ni apabila disambung dia gugur. Kalau disambung dia gugur, nama dia hamzah wasal. Hamzah qata walaupun disambung tak disambung, ianya tetap kekal. Alhaakumut takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, ilhaq takasur. Jadi kalau alhamdulillah, hamzah itu memang hamzah wasal. Kalau bermula alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sambung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nama hamzah wasal. Itulah cara baca al-istighfaru, bukan al-istighfar. Yakfihi al-istighfaru dunal istihlal, bukan baca dunal istihlal. Dunal istihlal, biasa kan baca gitu, dunal istihlal. Kalau baca dunal istihlal, bahasa Arab tak fasih. Bahasa Arab tak fasih. Mana tak faham, mana hamzah wasal dan mana hamzah qata. Cukuplah baginya al-istighfaru dunal istihlal, cukup ataupun memadai akannya taubat dan mengucap istighfar. Istighfar ini tidak lagi taubat, tetapi orang yang nak bertaubat kena istighfar. Astaghfirullah belum cukup lagi taubat.
Kerana taubat dia ada rukun. 3 rukun taubat. Di antaranya iaitu dia menyesal. Astagfirullah, astagfirullah, dia belum menyesal. Maka al-istighfar itu tidak memadai lagi. Oleh sebab itu disebut hendaklah dia bertaubat. Bertaubat, berjanji takkan lakukan lagi mengumpat. Berazam, dan dia terus meninggalkan dosa tersebut, dan dia menyesal di atas perbuatan yang terdahulu. Menyesal, kemudian sentiasa minta kepada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa. Diampunkan dosa. Sentiasa mohon astagfirullah, astagfirullah. Sebagaimana yang disebut oleh ulama, walau azamatiz zunubu wa balagat minal kasrati ananas sama, walaupun sebesar mana dosa dan sebanyak-banyak pun dosa itu, walaupun sampai ke langit yang ketujuh, kemudian hamba Allah ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampunkan dosa, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa. Selagi mana tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Luqmanul Hakim pesan kepada anaknya, ya bunayya, biasakan lidah kamu menyebut Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah ampunlah dosaku. Biasakan sebut begitu. Fa inna lillahi sa'atin la yaruddu fiha sa'ilan, sesungguhnya Allah ada beberapa waktu yang tidak akan menolakkan permohonan hamba-Nya. Kita tak tahu bila Allah perkenankan doa hamba ini. Bukan lepas semayang aja kita astaghfirullah, astaghfirullah. Tahu Allah maghfirli, Allah maghfirli. Luqmanul Hakim berwasiat, wahai anak kesayanganku, awid lisanaka, biasakan lidah kamu menyebut ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah ampunlah dosaku. Mana tahu waktu kita mohon ya Allah ampunlah dosaku, ya Allah ampunlah dosaku, istighfar ni ketika itu waktu yang dimustajabkan oleh Allah, dan Allah tidak menolak permohonan kamu. Allah. Maka hendaklah sentiasa beristighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan al-Basri menyebut, aksiru minal istighfar, perbanyakkanlah istighfar, fi buyutikum, di rumah kamu, wa ala mawaidikum, di hidangan-hidangan kamu, waktu makan ke, waktu di rumah, wa fi turuqikum, waktu kamu berjalan, wa fi aswaqikum, walaupun kamu berada di pasar, biasa menyebut minta supaya Allah ampunkan dosa. Sebab apa tu? Imam Hasan al-Basri menyebut, fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah, sebab kamu tidak tahu bilakah keampunan Allah Subhanahu wa taala turun kepada kamu. Kita tak tahu. Oleh sebab itu kena memperbanyakkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, minta Allah ampunkan dosa, dan Allah ampunkan dosa orang yang kita umpat. Dosa orang yang kita umpat. Berapa pandangan di kalangan para alim ulama berkaitan mengumpat orang ni. Disebut oleh para alim ulama, i'lam annal mughtaba qad jana janayataini, sesungguhnya orang mengumpat ni telah melakukan 2 jenayah besar. Orang mengumpat ni telah melakukan 2 jenayah. Yang pertama, haqqullah, dia telah melanggar hak Allah. Mencerobohi Allah. Allah kata jangan mengumpat, dia pergi mengumpat. Allah larang jangan mengumpat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan sebahagian di antara kamu mengumpat akan orang lain. Tiba-tiba kita mengumpat, kita telah melanggar
perintah Allah. Maka caranya fakaffaratu zalika at-taubatu wan nadam. Caranya ialah bertaubat dan menyesal. Oleh sebab itulah pengarang kitab kita menyebut hendaklah bertaubat. Hendaklah bertaubat. Sebab kita telah melanggar larangan Allah. Yang kedua, wal jinayatu saniyatu ala irdil makhluk. Kita telah menyebabkan mencerobohi iaitu maruah makhluk. Maruah seseorang tu telah kita cemarkan dengan sebab kita mengumpat. Kita kata begini ke orang, maka kita telah mencemarkan maruah seseorang. Dalam keadaan mencemarkan dan menyebabkan maruah orang ni tercemar, ulama membagikan kepada dua keadaan. Fa in kanat al-ghibatu fa in kanat al-ghibah qad balaghat ar-rajul. Kalaulah umpatan itu telah sampai ke telinga orang ni, ja ilaihi fastahallahu, mesti jumpa orang ni minta maaf dan minta supaya dimaafkan. Dia susah nak maaf, sebab selagi kamu tak minta maaf, selagi itu dia tidak akan maafkan kamu. Oleh sebab itu kalau dah sampai ke telinga dia, kaedahnya mesti minta maaf kat dia supaya dia maafkan, supaya tidak dituntut di akhirat. Wa azhara lahu an-nadam ala fi'lihi, dan hendaklah menzahirkan, menyerlahkan bahawa dia menyesal di atas perbuatannya itu, tak akan mau ulang lagi. Wa in kanatil ghibatu lam tablugh ar-rajula, kalaulah yang dia umpat itu, perkara yang dia mengumpat ni tidak sampai ke telinga seseorang itu ataupun pengetahuan dia. Kita sekarang ni cerita hal orang lain sama-sama kawan kita. Jeffrey bukan kenal pun kalau saya sebut. Saya di pejabat saya macam ni ngumpat orang. Jeffrey tak kenal, pun tak sampai ke pengetahuan dia lagi. Macam mana? Ja'ala makana istihlalihi al-istighfar lahu, maka hendaklah menjadikan kedudukan minta halal itu, iaitu minta ampun kepada Allah dan minta supaya Allah ampunkan dosa orang itu. Wassana'a alaihi, dan sentiasa memuji orang ni pula lepas ni, perkara yang baik, dan sentiasa supaya mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah baikkan orang ni. Mana dapat kita rumuskan berdasarkan kata Imam Hasan al-Basri, sekiranya perkara itu tidak sampai ke pengetahuan orang ni, okey, boleh beristighfar, tak payah minta halal itu, diganti dengan minta supaya Allah ampunkan dosa orang ni. Dan juga kita kena minta supaya Allah ampunkan dosa dan jangan lakukan lagi. Tapi kalau dah sampai ke pengetahuan dia, tak ada jalan lain melainkan minta supaya dia maafkan, begitu. Tapi kalau dia dah meninggal dunia, macam mana? Soalan ini dijawab oleh Tuan Syekh kita. Kalau orang ni sudah meninggal dunia, ataupun kita tak tahu di mana dia berada sekarang, dulu sama-sama dengan kita, sekarang dia ni tak pindah di mana-mana, kita pun tak tahu, tak ada dah alamat, tak ada apa semua, kita pun putus berita berkait mengenai dia, tak ada dah berita, tak hidup tak mati. Maka macam mana cara nak bertaubat? Adakah ada jalan keluar yang mana kita boleh juga bertaubat, ataupun jalan ni dah tutup langsung, besok di akhirat kena campak dalam api neraka? Macam mana? Tuan Syekh kita memberikan panduan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala,
Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ia mengambil dalil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas Ibnu Malik radhiyallahu an dengan katanya, mana hadis ini diriwayatkan oleh Sayyiduna Anas radhiyallahu an. Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata, 10 tahun aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tak pernah mengherdik aku dan tak pernah menyalahkan apa-apa yang telah aku lakukan, dalam keadaan begitu baiknya denganku. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu an, tak pernah kata, kenapa kau buat begini, lain kali jangan buat begini, tak pernah angkat suara dengan aku. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu an. Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaffaratu man igtabtahu antahu. Ini dia dalil yang dipakai oleh Imam Ghazali menerusi hadis baca ini. Sabda yaitu kafarah. Kalimah kafarah memberi dua maksud. Pertama, memberi maksud kafarah, menutup. Oleh sebab itu orang kafir dinamakan kafir kerana tertutup imannya dan tertutup rahmat Allah. Oleh sebab itu nama dia kafir. Al-kafir bermakna as-satir, mana tertutup. Yang kedua, kafara ini memberi maksud menghapuskan. Maka orang itu dinamakan kafir kerana sebab kekufuran dia itu menghapuskan segala kebaikan yang telah dilakukan di muka bumi ini, tidak mendapat apa-apa pahala. Tidak mendapat apa-apa pahala. Oleh sebab itulah dinamakan kafir. Maka kalimah kafarah ini ada dua maksud yang telah kita sebutkan tadi, tetapi sesuai di dalam hadis ini, kafarah di atas timbangan fa'alah, menghapuskan dan menutupkan. Menghapus dan menutupkan. Menutupkan apa? Kafaratu, bukan kifarah, tapi kafarah. Kafaratu man manigtabtahu. Kafarah seorang yang engkau umpat akan dia itu. Apa cara nak menutupkan dosa kamu? Apa cara nak menghapuskan dosa kamu yang kamu telah mengumpat orang ni? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambungkan lagi sabdanya, antastaghfira lahu, bahawa engkau minta ampun baginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu kita minta supaya Allah Taala mengampunkan dosa orang ni. Berapa lama? Sampai kita mati. Sebab kita tak tahu dosa kita mengumpat dia tu setakat mana. Yang tahu hanya Allah. Oleh sebab itu, sampai bila-bila pun kita minta, ya Allah, ampunlah dosa orang yang ada hak ke atas aku. Allah maghfirli wali walidayya walimanil huququl wajibatu alayya. Ya Allah, minta ampun bagi ampunlah dosaku, ampunlah kepada kedua dosa ibu bapaku, dan juga liman, bagi orang yang al-huququl wajibatu alayya, ada hak-hak yang wajib ke atas aku. Orang yang ada hak atas aku. Astaghfirullah, Allah maghfirli wali walidayya waliman, dan bagi orang yang ada hak yang wajib ke atasku. Lepas sembahyang minta Allah maghfirli, ya Allah ampunlah dosaku dan kedua ibu bapaku dan juga orang yang berhak ke atas aku. Ila mana? Ilal abad. Sampai bila-bila. Kerana mengumpat ni dosanya besar. Oleh sebab itu termasuk dosa-dosa besar ialah mengumpat. Di dalam kitab dosa-dosa besar li Imam Az-Zahabi rahimallahu taala yang bernama Al-Kabair, terjemahan sekarang ni ialah 70 dosa besar.
Dalam kitab tu lebih kurang 72 atau 73. Pada asalnya lebih kurang 75, tapi telah dikurangkan bagi orang, iaitu ada tangan-tangan yang tak percaya telah membuangkan banyak di dalam kitab tersebut. Sebenarnya cetak yang awal zaman dahulu banyak lagi hadis-hadis dalam tu, tetapi sampai sekarang ada di kalangan orang yang ulang cetak tidak menghormati Imam Az-Zahabi, tidak ikhlas. Dia kata cerita ni cerita dongeng lah, apa semua dibuang. Zaman sekarang. Ini orang zaman sekarang ni rasa lebih pandai pada Imam Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi mengkategorikan mengumpat ini dosa besar. Mengumpat ini dosa besar. Sehingga Al-Imam Ali ibn Husain radhiyallahu anhuma. Mana Ali anak Sayyidina Husain, Sayyidina Husain anak Sayyidina Ali, iaitu anak Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ali ibn Husain radhiyallahu anhuma berkata, iyyakum wal ghibata, jauhlah kamu daripada mengumpat, fa innaha idamu kilabin nas, kerana ia adalah lauk pauk anjing manusia. Mana kalau kita mengumpat ni, itulah lauk pauk yang sedap bagi anjing-anjing manusia. Lagi kita mengumpat, lagi sedap makan dia. Lagi mengumpat, lagi sedap. Kalau dia senyap dia waktu makan, pakat semua pasif habis. Tapi kalau cerita mengumpat, bukan setakat asam pedas, lebih lagi pada itu. Tak payah asam pedas pun dia jadi sedap. Oleh sebab itulah cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, iyyakum wal ghibata, hindarilah diri kamu daripada mengumpat, fa innaha idamu kilabin nas, kerana dia lauk pauk anjing-anjing manusia. Allahu akbar. Siapa dengar orang mengumpat dia diumpamakan anjing-anjing kurap belaka. Siapa mengiyakan orang mengumpat, inilah anjing manusia. Inilah anjing manusia. Hina. Kalau kita sebut kamu ni anjing, marah orang. Tapi suka mengumpat, suka dengar orang mengumpat, kamu lagi anjing. Allah. Ini kata-kata yang mengingatkan kepada kita bahawa begitu hinanya orang mengumpat dan orang suka mendengar mengumpat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya lagi, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut, iaitu sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bahawa engkau minta ampun baginya kepada Allah Ta'ala. Minta supaya Allah ampunkan dosa orang yang kamu umpat. Bermula dosa mengumpat itu, memadalah ia taubat akan Allah Ta'ala untuk mencukupkan ataupun untuk menjadikan dia ni betul-betul diampun oleh Allah, hendaklah bertaubat. Oleh sebab itu disebut memada, mesti kena taubat. Itu mesti kena bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala, dan minta supaya Allah ampunkan dosa. Mana kita ni, Allahu Akbar, banyak dah mengumpat. Kalau kita tak minta Allah ampun dosa, tengok 1, 2, 3 semua dosa mengumpat je, maka terhalanglah masuk syurga. Terhalang masuk syurga. Sebab Nabi SAW bersabda, kullul muslimi alal muslimi, setiap orang Islam dia ada kewajipan ke atas orang Islam. Dan tiap-tiap orang Islam ni, ke atas orang Islam ada benda yang haram. Bila Islam sama Islam, haramun damuhu, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Tak boleh nak belasah orang, nak bunuh orang, apatah lagi. Wa irduhu, iaitu maruahnya haram kamu
kamu cemarkan maruah dia ni, kamu kena jaga. Dia Islam sama Islam, kamu jangan menjatuhkan maruah dia. Wa maluhu, dan harta dia. Ini orang Islam. Kalau dia rasa dia Islam, dia jaga benda ni. Kalau dia tak jaga benda ni, takut dia tidak dikategorikan orang Islam yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya lagi. Tetapi perkataan ini dhaif, dia kata. Dia kata perkataan ini lemah. Maknanya cukup memada dengan bertaubat sahaja dan minta Allah ampunkan dosa. Al-Imam Nawawi, Syekh kita menyebut pandangan ini tidak kuat. Yang kuatnya mana? Maka yang mu'tamad itu, yang paling kuat, bahawasanya tak dapat tiada taubatnya itu, mesti taubat, melainkan bahawa meminta halal daripada orang yang diumpat itu. Ini yang paling kuat. Paling mu'tamad ialah kena minta orang ni maafkan kita. Adakah di sana kelonggaran lagi? Ada? Tetapi Tuan Syekh kita menyebut, Al-Imam Al-Ghazali juga menyebut, tetapi jikalau tiada dapat minta halalkan daripadanya, sebab apa tu? Sebab orang yang diumpat itu telah mati. Apa ni? Yang kita umpat ni dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takkan nak pergi kat kubur minta maaf kat dia. Tidak memadai. Dia dah meninggal dunia. Ada harapan nak dia ni maafkan nanti? Ini disebut oleh Imam Ghazali. Atau ada ia ghaib. Nampak ni? Tak mana-mana dia sekarang. Kita tak tahu entah hidup entah mati. Yang tiada dapat mendapatkan akan dia. Itu yang kedua. Pertama, dia meninggal dunia. Kedua, tak tahu kat mana dia sekarang ni. Yang ketiga, atau membawa kepada fitnah yang lebih daripada mengumpat itu. Sekarang Jeffrey jadi imam. Pergi jumpa seorang-seorang. Aku sekarang dah jadi imam. Dulu aku suka ngumpat kau tau. Dalam Facebook aku umpat, apa semua aku umpat kau. Contoh je, aku umpat kau macam-macam dah. Mentanglah aku tak ada Facebook, kau pergi umpat aku ya. Dia kata contoh begitu. Kau umpat aku, Tok Imam apa kau ni? Tok Imam tak kucing. Begitu. Bawa fitnah. Aku kalau Jeffrey jadi imam, aku tak mau ikut. Pada kaki mengumpat tu. Dia kata. Adakah kita nak pergi minta supaya dia ni maafkan kita? Kalau kita minta maaf kat dia, lagi teruk daripada apa yang kita umpat. Ini Tok Syekh kita sebut. Al-Imam Al-Ghazali menyebut begitu. Maka memadalah ia taubat akan Allah Ta'ala, serta membanyakkan mengucap istighfar bagi orang yang diumpat itu. Nampak ni? Maka mintalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa dia. Ampun dosa orang yang kita umpat itu. Bukan setakat dosa kita, kita minta Allah ampunkan dosa. Tetapi kita minta supaya Allah ampunkan dosa orang ni. Ini di antara kaedah yang terakhir. Kaedah yang terakhir juga peluanglah untuk minta kepada Allah Ta'ala supaya di akhirat besok orang yang kita umpat, contohnya menuntut, dipaparkan dosa kita ni, ada kita umpat orang, maka ditakuti kita besok akan jadi orang yang muflis. Sebagaimana hadis yang sahih, orang ni muflis. Sebab apa jadi muflis? Sebab orang ni ambil pahala dia, orang ni ambil pahala dia, orang ni ambil pahala. Dah tu tak ada apa dah. Orang ni bagi tuntut lagi. Dah tak boleh bagi dah, pahala dah sikit. Dan pahala pun dah habis dah. Muflis. Sehingga Nabi SAW tanya, kamu tahu tak apa itu muflis? Sahabat jawab, man la lahu dirhama, man la dirhama lahu
orang yang tak ada dirham, tak ada dinar baginya. Mana orang tak ada duit? Dan Rasulullah kata bukan itu. Masuk muflis ialah besok di akhirat orang ni pergi tuntut dia. Tuntut pala dia, ambil pala dah tak ada dah. Macam mana orang ni ramai sangat tuntut? Maka dosa orang terpaksa dia tanggung. Boleh ke tanggung dosa orang? Ya, disebabkan usaha dia sendiri. Dia yang buat, maka dia terpaksa tanggung. Maka ketika itu tak ada lah pahala. Apa tempat yang selayak dia? Neraka. Justru itu adakah jalan yang boleh menyelamatkan kita lagi? Perbanyakkan istighfar. Bila kita minta kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa dia, terutama dia tak ada depan kita, doa kita mustajab. Besok Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya orang yang nak tuntut ini, adakah kamu nak tuntut yang dia umpat itu hanya 1 kali atau 2 kali, tetapi dia telah minta kepada aku supaya aku ampunkan dosa kamu sepanjang hidup dia, sentiasa doa kepada aku supaya aku ampun dosamu, telah aku mustajabkan. Macam mana? Ketika itu orang yang ada hak ke atas kita meredakan kerana Allah telah ampunkan dosa dia. Allah telah ampunkan dosa dia. Ini oleh sebab itu kita sentiasa astaghfirullah, astaghfirullah, bukan astaghfirullah sekadar di mulut, tapi astaghfirullah ini memang kita rasa sungguh mohon pada Allah Ta'ala, Allah ampun dosa kita tak mau lagi buat lagi, dan kita menyesal, dan kita akan buat amal yang saleh, dan kita minta Allah ampunkan dosa orang yang ada hak ke atas kita. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini yang disebut di dalam kitab kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, seterusnya ada pun riak. Ada pun riak. Mereka yang berkhalwah ini dapat menjauhkan dirinya daripada riak. Daripada riak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebut di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim berkaitan tentang riya. Di antara firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, neraka wailah bagi mereka yang tak mau semayang, alladzina hum an salatim sahun. Ataupun wani semayang mana? Semayang dah habis waktu dia semayang, ataupun semayang ujung-ujung waktu. Oleh sebab itu disebut alladzina hum an salatihim. An ni mana an lil bu'di wa tarki. Dah masuk waktu, dia buat macam tak masuk waktu. Itu mana an. An ni mana jauh, macam tak masuk waktu. Sembam, makan macam tak ada masuk waktu. Sedangkan itu panggilan Allah buat dia macam biasa je. Bukan dia tak semayang, dia semayang ujung-ujung. Ni maksud an. Bukan tengah semayang tu dia lalai. Kalau tengah semayang tu dia lalai, Allah akan guna kalimah fi. Alladzina hum fi salatihim. Tapi alladzina hum an salatihim sahun. Ini neraka wil. Sebab dia membesarkan dunia daripada membesarkan Allah. Dia seronok dengan dunia daripada seronok bermunajat dengan Allah. Dia lagi rasa selesa dengan manusia daripada selesa dengan Allah. Ini memang wil. Mana kamu tidak mensyukuri nikmat yang telah aku berikan? Sepatutnya kau selesa dengan aku, tapi kau selesa dengan makhlukku. Neraka wil. Apatah lagi kalau tak semayang, maka dia fi darkil asfali minan nar. Orang tak semayang ni masuk neraka yang terkebawah sekali. Dia lagi panas, lagi terseksa. Tu langsung tak semayang. Orang semayang tapi lalai. Kemudian alladzina hum yuraun. Orang ni suka tunjuk-tunjuk ke orang. Tunjuk-tunjuk ke orang. Oleh sebab itu, nak azan ya?
Di antara faedah berkhalwah dapat menghindarkan ada perasaan riak. Riak dia kata. Iaitu maka riak itu maka iaitu maksiat yang di dalam hati yang membinasakan ibadat. Riak ini diambil daripada kalimah ar-ru'yah. Contohnya kita nak berpuasa, ditetapkan tarikh ru'yah. Sebab apa? Melihat anak bulan. Tarikh ru'yah telah ditetapkan. Tarikh ru'yah ditetapkan untuk tengok anak bulan, menentukan raya ke tak raya. Jadi kalimah ru'yah ni mana? Tengok. Ra'a, yara, ru'yatan. Itu asal kalimat riak. Adapun pada istilah syarak menuntutkan kedudukan di hati manusia dengan menunjukkan kepada mereka perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara yang baik. Dia nak supaya ada kedudukan diri dia ni di hati-hati orang. Ni riak nama dia. Riak. Satu hari sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dia nampak seorang laki-laki dalam masjid meraung-raung menangis waktu sujud dalam masjid. Betul. Sujud punya lama. Lepas tu menangis-nangis. Habis semayang, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an berkata, Anta law kana hadha fi baitika. Kamu ni, dia kata, kalau di rumah buat begini bagus. Kalau di rumah begini betul kamu. Ini di masjid. Kalau semayang sunat ke masjid, punya lama dia sujud. Kan? Kalau di rumah, ma'assalamah. Begitu. Dia jangan boleh membawa kepada riak, dia kata. Dia sujud. Dia kena ingat sujud lama-lama ni. Kalau jadi makmum, jangan sujud lama-lama, ikut tok imam. Kalau sujud lama, waktu semayang sunat, sujudlah sampai terbitnya fajar shadiq. Lepas semayang isyak ni sujud, lama-lama. Semayang sunat, paling afdal di rumah. Semayang ke rumah, sujud lama sampai dekat fajar shadiq nanti, baru angkat kepala. Sampai rumah kata, hidup ke mati abang aku ni, tak bangun-bangun. Itu boleh. Tapi di waktu jadi makmum, jangan. Imam bangun. Tak ada sunnah Nabi SAW. Jadi makruh pula kita, kerana tak ikut imam. Dan tak boleh baca Quran waktu sujud. Bila kita dengar ada orang pakar motivasi, ni saya nak bagi satu petua. Nanti kalau waktu sujud baca ayat Quran ni, doa makbul. Wa ufawwidu amri ila Allah. Memang firman Allah, aku menyerahkan diriku kepada, menyerahkan urusanku kepada Allah, dan Allah lebih mengetahui. Allah melihat. Ayat Quran tak boleh dibaca waktu sujud kecuali berniat ianya zikir. Kerana terdapat larangan Nabi SAW. Jangan kamu membaca Quran di waktu rukuk dan sujud, tetapi perbanyakkanlah doa. Fa'aksirud doa. Perbanyakkan doa, kerana sungguh Allah terlebih hampir kepada orang yang sujud. Dan perbanyakkanlah doa. Mana hampir ni hampir dengan keampunan, hampir dengan keredaan, hampir dengan mustajabnya. Jangan baca pula waktu sujud baca ayat Quran. Tak boleh. Ada larangan Nabi SAW. Nak ajar orang pun jangan sampai melanggar sunnah Nabi SAW. Dia kena belajar gitu. Tak boleh mengikut-ikut. Kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, waktu sujud kena niat itu doa, bukan baca ayat Quran. Itu ayat Quran. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak bagi satu petua. Kalau nak mustajab doa bila sembahyang hajat nanti,
sujud yang terakhir, bacalah ayat Quran ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, 10 kali, pacik-pacik, macik-macik. Ada orang ceramah begitu. Kemudian baca baca lagi ayat Quran macam-macam lah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Firman Allah. Tetapi kita kena niat Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walaupun ayat Quran, tapi berniat ianya doa. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kena niat itu doa. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad, kena niat itu adalah doa, bukan baca Quran. Bukan baca Quran. Jangan buat benda yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makbul itu belum menentukan ikut sunnah. Tak ikut sunnah ni setan masuk campur. Jadi dia merosakkan ibadat kita. Begitu. Oleh sebab itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an kata kepada lelaki ni, kalau di rumah kau buat begini bagus, tapi di masjid jangan. Takut kamu ada dalam hati nak tunjuk-tunjuk ke orang, begitu. Riak ini ulama menyebut terbahagi kepada 5, begitu. Yang pertama, riak pada badan. Ar-riak fil badan, riak pada badan macam mana? Menzahirkan nukhul was sifar, nampak kurus kering, muka kuning pucat-pucat, supaya disangka orang dia kuat beribadat dan sentiasa sedih memikirkan bab agama dan takut ke akhirat. Muka monyok gitu. Apa Syekh? Teringat akhirat, Syekh. Akhirat. Ana tadi datang Masjid Tengkera, tengok ada kubur. Ana teringat akhirat lah. Dia kata. Ana tak boleh tengok kubur. Dia kata. Makan Syekh. Tak larat makan sebab ada kubur. Ada kubur. Tengok balik rumah, tengok TV kerja dia. Depan orang menunjuk ya. Ini riak fil din. Riak pada agama ditunjukkan melalui perbuatan. Nampak pucat je, rupanya main game tengah-tengah malam. Nanti orang kata dia apa ni? Biasalah Syekh, kita sudah tua, kena bangun malam tahajud. Bila lagi kita mau beribadat? Umur kita tak tahu besok ke, 2 hari lagi ke, mati mana tahu. Inilah masa kita nak beribadat. Rupanya mana main game ya. Ini bahaya. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua. Kategori yang kedua, ar-riya bil hay'ah waz-zai, iaitu riak dari sudut cara dia, kemudian pakaian dia, pakaian. Rambut tidak bersikat, jalan tunduk aja. Kalau sujud tenyeh-tenyehkan dahi supaya ada tanda, begitu. Ngomong tenyeh. Kalau cari pula tempat yang panas supaya bertanda, ini jangan buat, gitu. Jangan buat benda ni. Kalau ada niat begitu, habis. Itu riak pada pakaian dan juga kelakuan. Riak dari sudut perkataan. Bila bercakap dengan orang, tazkirah saja keluar. Bercakap dengan hadis Nabi, kata ulama, gitu. Tapi hakikatnya dia sendiri tak amal. Ini riak dari sudut perkataan. Depan orang mulut bergerak macam zikir. Dia kata, Ustaz Kusyukri tu, aku tengok mulut dia sentiasa bergerak-gerak, berzikir. Di rumah main Facebook ya. Riak di sudut amalan. Amalan.
lama berdiri, lama sujud dia, tulul qiyam, tulul sujud, tulul ruku', itraqur ra'si wa tarkul iltifat, lama ruku'. Oh, kalau semayang ni tak bergerak langsung, tak adalah rupa kita kejap garu sana, geru macam wali depan orang. Balik rumah semayang, baju pun tak pakai, ambil serban letak kat bahu. Ini pun jaga, dia kata. Wa ammar riya', riya' seterusnya, bersama dengan sahabat-sahabat begitu. Dengan apa semua, jangan kita ada riya' sedemikian rupa, melainkan kita ini disebut juga oleh Al-Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam, dia kata, tidak boleh seseorang nak menunjukkan kepada orang alim dengan ilmunya, menunjukkan dia ni dapat ilmu, bertambah amalannya. Bila dengan depan ustaz apa semua macam bagus saja, dia pun tak boleh juga. Dia belakang ustaz, rupa setan. Rupa setan. Yang kedua, Tuan Syekh menyebut, Syekh Izzuddin Abdul Salam menyebut, wala an yuraiya walidayhi bi syai'in min amalih liyardaya anhu. Dia ibadat bagus kalau mak bapak dia ada, supaya mak bapak dia sejuk hati. Bagus anakku ni, kuat baca Quran, semayang duha dia. Tak ada mak bapak, anakku Sazali, anakku Sazali. Semua ini adalah maksiat, adalah maksiat. Walaysa li ahada ay yatawassala bima'asillah ila ta'atih. Syekh Izzuddin Abdul Salam menyebut, tidak boleh seseorang bertawassul, menjadi perantara dengan maksiat kepada Allah, nak taat kepada Allah. Kita ni maksiat, iaitu tunjuk-tunjuk ke orang nak dapatkan redha Allah. Macam mana? Maka amalan tidak boleh kita lakukan bercampur dengan maksiat untuk dapat pahala si Allah dan dapat redha Allah, tak akan dapatnya. Oleh sebab itu riak ni hendaklah dijauhkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau orang ni dalam hati ni kadang-kadang ada riak, macam mana nak buat? Ulama majmu' Al-Imam Syekh Izzuddin menyatakan, kalau kita ada perasaan riak nak beribadat, adakah langsung tak beribadat? Macam mana? Ulama menyebut an yaf'ala zalika khalisan lillahi azza wa jalla. Kita buat ni, latihkan sampai dapat ikhlas, supaya orang yang tengok kita ni, dia ikut apa yang kita buat. Walaupun nanti aku semayang sunat ni orang kata aku warak pula, gitu. Lebih baik aku lepak-lepak dengan member kat belakang, contoh kan. Nanti orang kata aku warak, dia kata tak boleh, nanti riak Syekh. Kita tinggalkan ibadat, tak boleh. Walaupun pada permulaan begitu, ikhlaskan hati. Mudah-mudahan kawan-kawan, teman-teman kita tengok berubah Jeffrey sekarang. Kita tak cakap, dia pun daripada kita tunggu dia, lebih baik kita semayang 2 rakaat dulu, contoh. Dia jadi ikutan kepada kawan-kawan dia. Kadang-kadang orang ni ada kawan-kawan dia, dengan begitu jadilah dia taat kepada Allah. Jangan sampai tinggalkan. Imam Syekh Izzuddin menyebut an yakhshadz dhamma bitarki ta'ah. Contohnya, dia takut kena cela, dia merasakan takut kena cela sebab meninggalkan taat kepada Allah. Nanti kalau buat takut riak pula. Macam mana? Kalau kita tinggal takut Allah murka, kalau kita buat takut riak, macam mana? Lakukan. Walaupun permulaannya macam riak,
tapi kita usahakan dan kita memuji Allah, kita minta supaya Allah Ta'ala datangkan ikhlas. Lama-lama dia jadi ikhlas. Lama-lama dia jadi ikhlas. Mula-mula pakai serban macam Habib, macam bertingkat-tingkat serban, macam Habib. Mula-mula ada juga nak tunjuk ke orang. Orang tanya, kau beli kain serban ni kat mana? Aku cari tak jumpa pun. Ni kalau entah nak beli kopiah dengan serban ni, waktu Habib datang aja. Hati tu ada rasa. Tapi lama-lama sudah biasa, hilang riaknya dan menjadi biasa pakai serban, dan orang lain pun pakai serban. Kerana kita takut bila kita tinggalkan benda ini, kita mendapat celaan Allah. Kerana kita takut riak orang pula. Teruskan ibadat, minta Allah ikhlaskan hati kita. Ini pandangan Syekh Izzuddin Abdus Salam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain, amin. Seperti firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya, maka disediakan sungai di dalam neraka jahanam itu bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka itu hingga meninggalkan mereka itu akan dia. Nampak tu? Mana ada satu sungai neraka Wel, nama dia Wel. Dalam neraka tu nama sungai Wel gitu. Bagi siapa? Orang yang meninggalkan sembahyang. Dah tu dia qada sembahyang. Tak apalah, dia kata balik nanti qada. Ini neraka Wel. Ataupun dia saja seronok-seronok dunia dulu, lalau ujung-ujung, tinggal lagi 8 minit mayang kelang kabut, tak apa-apa dibaca. Maka semayang dalam keadaan tak betul, iktidalnya, rukuknya, sujudnya tidak ada tamak-ninah, bacaannya lintang pungkang, ni Wail. Ada orang semayang punya laju. Kalau semayang laju-laju ni baca macam mana? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengajarkan, dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami baca tasyahud seperti baca Quran. Saya dah baca hadis tu di sini dulu. Kita baca kitab Munyatul Musalli. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna at-tasyahuda kama yuallimuna surata minal Quran. Ajarkan kami baca tasyahud sebagaimana baca Quran. Macam mana baca Quran? Ada panjang pendek, ada tajwidnya. Kalau baca tasyahud tak betul panjang pendek, khalas, habis sembahyang. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Baca Quran. Kalau baca tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Macam mana? Tulillah 2 harakat. Kalau dibaca tulillah 1 harakat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, 2 harakat. Wa barakatuh dah tak betul. Kalau ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang orang ni tertib. Oleh sebab itu banyak riwayat kami tidak pernah sembahyang dengan Rasulullah yang sebegitu tertibnya, begitu. Mana tertib, bacaannya tartil. Ni sembahyang kelang kabut, sembahyang apa depan Allah? Bacaan minta Allah ampun dosa, kita tak minta ampun. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ni Rabbighfirli warhamni wajburni waghfirni. Adakah kita depan Allah? Kalau orang yang ibu hormat, apa semua Allahu Akbar, berlatih baca doa untuk majlis, pembukaan majlis, tak tidur malam. Atau imam ni, nanti baca doa pembukaan majlis YB kita nak datang. Atau ais pun tak minum. Tok imam minum ni
Tak boleh, anak tak minum. Rupanya apa? Besok nak ada doa, takut serak. Takut serak minum ais. Itu YB nak datangnya Allah. Kena faham tu. Jadi orang yang semayang ni dia tertib. Bila dalam semayang dia tertib, insya-Allah di luar semayang dia berdisiplin. Dengan Allah dia amanah, dengan orang pun dia akan amanah. Dengan Allah bacaan tak amanah, dengan orang kaki gelentong lah dia. Dengan firman-firman Allah dia tidak amanah, dengan orang lagi-lagi tetap percaya. Kalau semayang dia jaga sungguh, tertib, memang jaga, insya-Allah Allah limpahkan rahmat kepada dia. Terserlah keimanan dan ketakwaan pada dia. Dia semayang betul. Dia semayang. Tapi kalau dia kaki semayang, tapi keliling, tengoklah semayang dia. Tengok semayang dia. Walaupun kaki semayang, tapi semayang kelang kabut. Dia dengan Allah tak ada tertib dengan Allah. Oleh sebab itu Allah tidak memberikan rahmat, habis. Ini kena ingat, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan mereka yang riak di dalam ibadahnya itu, ini neraka wel. Bagi orang yang ada riak ketika mana mengerjakan ibadat, ada 5 jenis atau 5 kategori yang telah saya sebutkan. InsyaAllah kita sama akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا أضي ليخضع
الضر منك عودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أدي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بالله صلني فداك روحي زبت من الهجر والصدود اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام اللهم حببنا في صلاة الجماعة فذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم